Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahih Muslim. Bab doa dalam solat malam. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم تودأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت انتبه له فتودأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتودأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hashim bin Hayyan al-Abdi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yakni Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Quraib dari Ibnu Abbas ia berkata, saya menginap semalam di tempat bibiku Maimunah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun malam dan buang hajat. Setelah itu, beliau membasuh wajahnya, kedua tangannya lalu tidur kembali. Kemudian beliau bangun lagi dan langsung mendatangi kirbah, tempat air. Lalu, beliau membuka tutupnya. Beliau berwudhu dengan sempurna, tanpa menggunakan banyak air namun mencukupi. Sesudah itu, beliau salat. Lantas aku bangun dan membentangkan badanku. Karena aku tidak ingin beliau tahu bahwa aku memperhatikannya. Kemudian aku mengambil air wudhu lalu berdiri di sebelah kiri beliau sambil mengikutinya sholat. Naiman. Beliau mengambil tanganku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Malamai tu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat 13 rakaat. Kemudian beliau berbaring, lalu tertidur sampai beliau mendengkur. Dan memang, bila beliau tidur, beliau mendengkur. Kemudian Bilal datang dan mengumandangkan adzan untuk sholat. Maka beliau pun bangun dan langsung sholat tanpa berwudhu lagi. Dan di dalam lantunan doanya beliau membaca, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran. Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di kanan dan kiriku, di atas dan di bawahku, di hadapan dan di belakangku, dan besarkanlah cahaya itu bagiku. Quraib berkata,
Beliau menyebutkan dalam doanya 7 kalimat, tapi saya lupa. Lalu saya menjumpai sebagian dari anak Al-Abbas. Kemudian ia menceritakan kepadaku dengan hadits itu. Dan ia pun menyebutkan tulangku, dagingku, darahku, rambutku, kulitku, dan ia juga menyebutkan 2 kebiasaan yang terpuji. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتودأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا وقليلا ثم حركني فقمت. Wasairul hadits nahwu hadits Malik. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Mahramah bin Sulaiman dari Quraib Maula Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwasanya pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya, Maimunah, Ummul Mukminin. Dia tidur melintang kasur, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan istrinya memanjang kasur. Beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Setelah itu, beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Kemudian beliau membaca 10 ayat penghabisan dari surat Ali Imran. Sesudah itu, beliau pergi ke tempat air. Lalu beliau berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya. Dan sesudah itu beliau shalat. Ibnu Abbas berkata, aku pun bangun kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Tetapi beliau memegang kepalaku dengan tangannya dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Mula-mula beliau shalat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat dan kemudian witir 1 rakaat. Sesudah itu,
Beliau berbaring hingga terdengar muadzin mengumandangkan adzan syubuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun, lalu sholat ringkas 2 rakaat. Sesudah itu beliau pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat syubuh. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salamah al-Muradi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Iyal bin Abdullah al-Fihri dari Mahramah bin Sulaiman dengan isnad ini. Dan ia menambahkan, kemudian beliau pergi ke tempat air, bersiwak dan berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya. Dan beliau tidaklah menggunakan air kecuali hanya sedikit. Sesudah itu, beliau menggerakkanku, hingga aku pun bangun. Semua hadits tentang ini menyerupai haditsnya Malik. Hadits riwayat Muslim. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتودأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Said al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Amru dari Abdurrabbi bin Said dari Mahramah bin Sulaiman dari Quraib Maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, saya pernah menginap di rumah Maimunah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara pada malam itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudlu lalu berdiri dan sholat. Maka saya pun berdiri, sholat di samping kirinya. Lalu beliau memegangku dan meletakkanku di sebelah kanannya. Pada malam itu, beliau sholat sebanyak 13 rakaat. Sesudah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur hingga beliau mendengkur. Memang, jika tidur, beliau mendengkur. Kemudian sirang muadzin pun mendatangi beliau, untuk mengumandangkan adzan, hingga beliau keluar dan menunaikan sholat dengan tidak berwudlu lagi. Amru berkata, saya menceritakannya kepada Bukair bin al-Ashaj. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Quraib dengan hadits itu. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, telah mengabarkan kepada kami Adlahak dari Mahramah bin Sulaiman dari Quraib Maula Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ia berkata, pada suatu malam saya nginap di rumah bibiku Maimunah binti Al-Harits. Saya berkata kepadanya, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun malam, maka bangunkanlah aku. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun, menunaikan sholat malam, dan aku pun ikut. Bangun dan sholat di sisi kirinya. Namun beliau memegang tanganku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. jika kantuk menyerangku, beliau memegang kuping telinggaku. Pada malam itu, beliau shalat sebanyak 11 rakaat. Sesudah itu beliau berbaring hingga saya mendengar hembusan nafasnya saat beliau tidur. Ketika waktu fajar tiba, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat ringan. Hadits riwayat Muslim. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar dan Muhammad bin Hatim dari Ibnu Uyainah. Dalam jalur lain Ibnu Abu Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bin Dinar dari Quraib Maula bin Abbas dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah bermalam di tempat bibinya Maimunah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun malam lalu berwudlu dengan wudlu yang ringan dari geriba yang tergantung lalu ia mensifati wudlu Nabi, beliau berwudlu ringan dan meringankannya. Ibnu Abbas berkata, maka saya pun bangun dan melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu, saya berdiri ikut sholat di sebelah kiri beliau. Namun beliau memindahkan dan meletakkanku di sebelah kanannya. Maka beliau pun shalat, lalu berbaring dan tidur hingga
Aku mendengar, beliau mendengkur. Kemudian Bilal pun datang dan mengumandangkan adzan solat. Sesudah itu, beliau keluar dan menunaikan salat subuh dengan tanpa berwudhu lagi. Sufyan berkata, dan perbuatan ini, tidak berwudhu lagi, adalah khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab telah sampai kabar kepada kita bahwa kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, namun hatinya tidak tidur. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى الكربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قل أحدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى الكربة فحل شناقها فتودأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى الكربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة
قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ. واستن telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu anak Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dari Salamah dari Quraib dari Ibnu Abbas. Ia berkata, saya bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maka saya pun ingin melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat malam. Maka pada malam itu beliau bangun dan kencing. Kemudian beliau membasuh wajahnya, kedua tangannya dan tidur kembali. Kemudian beliau bangun dan langsung beranjak menuju kirbah, tempat air. Beliau membuka tutupnya dan menuangkannya ke dalam mangkuk kecil. Kemudian beliau menciduk dengan tangannya dan berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya. Setelah itu beliau salat, dan saya pun ikut salat bersama beliau dengan berdiri di sebelah kirinya. Namun beliau memegang dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Pada malam itu, salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sempurna 13 rakaat. Sesudah itu beliau tidur hingga mendengkur. Dan kami tahu jika tidur beliau mendengkur. Setelah itu, beliau keluar untuk menunaikan salat subuh. Kemudian beliau membaca di dalam salat atau di dalam sujudnya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'al li nuran aw qala waj'alni nuran. Atau beliau mengatakan wa'jalni nuran. Ya Allah, berilah cahaya pada hatiku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, dan berilah aku cahaya. Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami An-Nadru bin Shumail, telah mengabarkan kepada kami Syubah, telah menceritakan kepada kami Salamah bin Kuhail dari Bukair dari Quraib dari Ibnu Abbas. Salamah berkata, saya menjumpai Quraib maka ia pun berkata, Ibnu Abbas berkata, saya berada di rumah bibiku, Maimunah kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ia pun menyebutkan hadits serupa dengan hadits Gundar. Dan ia mengatakan, Wa'jalni nuran, dan berilah aku cahaya. Tanpa keraguan. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hanad bin Asaria keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ahwash dari Said bin Masruk dari Salamah bin Kuhail dari Abu Rishdin Maula Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ia berkata, saya bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Ia pun mengkisahkan hadits. Namun ia tidak menyebutkan ghaslul wajh wal kaffain. Membasuh wajah dan kedua telapak tangan. Hanya saja ia mengatakan, kemudian beliau mendatangi kirbah dan membuka tutupnya. Lalu beliau berwudu di antara dua wudu. Kemudian beliau beranjak ke tempat tidurnya dan tidur. Setelah itu, beliau bangun kembali, lalu beranjak menuju kirbah, tempat air, lalu membuka tutupnya, kemudian berwudu. Kemudian beliau membaca, Azim li nura, ya Allah, perbesarlah cahaya untukku. Dan ia tidak mengatakan, Wa'jalni nura. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Abdurrahman bin Salman Al-Hajri dari Ukail bin Khalid bahwa Salamah bin Kuhail telah menceritakan kepadanya bahwa Quraib telah menceritakan kepadanya bahwa Ibnu Abbas pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak menuju kirbah, tempat air. Menuangkan air darinya dan berwudu dengan tidak banyak menggunakan air. Namun beliau juga tidak mengurangi wudunya. Ia pun menyebutkan hadits. Kemudian di dalam hadits itu ia mengatakan, pada malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan 19 kata. Salamah berkata, telah menceritakannya kepadaku Quraib, dan saya menghafal darinya 12 kata dan sisanya lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ij'al li fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min bayni yada'a nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam lisanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari arah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari arah depanku, cahaya dari belakangku, dan berilah cahaya di dalam jiwaku dan perbesarlah cahaya untukku. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Syarik bin Abu Namir dari Quraib dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, saya bermalam di rumah Maimunah, yang saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya. Demikian itu, agar saya dapat melihat bagaimana sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang bersama istrinya sejenak.
Kemudian beliau tidur. Ia pun menuturkan hadits. Dan di dalamnya ia mengatakan, kemudian beliau bangun lalu berwudu dan bersiwak. Hadits riwayat Muslim. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Telah menceritakan kepada kami Wasil bin Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Futlail dari Husain bin Abdurrahman dari Habib bin Abu Sabit dari Muhammad bin Abu Ali bin Abdullah bin Abbas dari bapaknya dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia pernah bermalam di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bangun dan langsung bersiwak kemudian berwudu. Lalu beliau membaca, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Beliau membaca ayat itu hingga selesai 1 surat Ali Imran. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan memanjangkannya berdirinya, ruku, dan sujudnya. Sesudah itu beliau tidur hingga terdengar hembusan nafasnya. Beliau melakukan hal itu hingga 3 kali yakni 6 rakaat. Dan setiap kalinya beliau mesti bersiwak dan berwudhu dan membaca ayat tadi. Kemudian beliau sholat witir dengan 3 rakaat. Hingga sang muadzin mengumandangkan adzan. Maka beliau pun keluar untuk menunaikan sholat subuh seraya berdoa. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya di lisanku. Berilah cahaya dalam pendengaranku, berilah cahaya dalam penglihatanku, berilah aku cahaya dari belakangku, dari arah depanku, dan berikanlah cahaya dari atasku, dan arah bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتودأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتودأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من ورائي ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun hendak menunaikan sholat malam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beranjak ke Kurba, tempat air. Lalu beliau berwudu dan sholat. Ketika melihat beliau berbuat demikian, aku pun bangun dan berwudu dari air kirbah lalu berdiri ikut sholat di sebelah kiri beliau. Namun, beliau mengambil tanganku dari arah belakangnya dan menuntunku ke sebelah kanannya. Saya bertanya, apakah sholat yang beliau lakukan itu merupakan sholat tathawu, sunnah? Ia menjawab, ya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قل أحدثنا وهب بن جرير أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah mengabarkan kepadaku bapakku ia berkata, saya mendengar Qais bin Sa'ad ia menceritakan dari Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, Al-Abbas mengutusku menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau berada di rumah bibiku Maimunah. Maka pada malam itu aku menginap bersama beliau. Kemudian beliau bangun dan menunaikan sholat malam. Lalu saya ikut sholat di sebelah kiri beliau. Namun beliau memindahkanku dari arah belakangnya dan menempatkanku di samping kanannya. Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, saya bermalam di rumah bibiku Maimunah, yakni sebagaimana hadits Ibnu Juraij dan Qais bin Sa'ad. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syubah, kemudian dalam jalur periwatan lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah. Dari Abu Jamrah ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat malam sebanyak 13 rakaat. Hadits Riwayat Muslim. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dari Malik bin Anas dari Abdullah bin Abu Bakar dari bapaknya bahwa Abdullah bin Qais bin Mahramah telah mengabarkan kepadanya dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa ia berkata, saya benar-benar akan memperhatikan sholat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Maka saya melihat beliau sholat 2 rakaat ringan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang sangat panjang. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. Kemudian beliau sholat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi selain 2 rakaat sebelumnya. Dan sesudah itu beliau sholat witir. Hingga bilangan semua rakaatnya adalah 13 rakaat. Hadits Riwayat Muslim. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. Dan telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Syair telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far al-Madaini Abu Ja'far telah menceritakan kepada kami Warqa dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan
hingga kami sampai pada jalur penyeberangan sungai. Kemudian beliau bertanya, "Tidakkah kamu mau menyeberangi?" Sangay ini wahai Jabir? Saya menjawab, "Ya mau." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan saya pun ikut menyeberang. Sesudah itu, beliau buang hajat, dan saya mempersiapkan air wudhu untuk beliau. Akhirnya beliau datang dan berwudu lalu sholat dengan satu pakaian seraya memajukan ujung kain yang satu dan mengundurkan yang lain. Kemudian saya berdiri, ikut sholat, di belakang beliau. Namun beliau memegang telinggaku, dan menempatkanku tepat di sebelah kanan beliau. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم أخبرنا أبو خرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah semuanya dari Hushaim. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim telah mengabarkan kepada kami Abu Hurrah dari Al-Hasan dari Sa'id bin Hisham dari Aisyah. Ia berkata, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun hendak menunaikan sholat malam, biasanya beliau memulainya dengan 2 rakaat ringan. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun hendak menunaikan sholat malam, hendaklah ia memulai syalatnya dengan 2 rakaat ringan. Hadits riwayat Muslim. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا وأنت. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف إلا وفي حرفين قال ابن جريج مكان قيم قيم وقال وما أسررت.
وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واللفظ قريب من ألفاظهم. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dari Malik bin Anas dari Abu Zubair dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika bangun untuk mengerjakan sholat di tengah malam, beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta nurul samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbul samawati wal ardi ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا وأنت. Ya Allah, untukmu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi. Untukmu segala puji. Engkau pendiri langit dan bumi. Dan untukmu segala puji. Engkau Tuhan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau maha benar. Janjimu benar. Firmanmu benar. Hari perjumpaan denganmu benar, surga benar, neraka benar dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri, denganmu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, dan kepadamu aku kembali. Karena membela agamamu aku bermusuhan, dan kepadamu aku bertahkim, memohon keadilan. Karena itu, ampunilah segala dosa-dosaku, yang lama dan yang baru, yang rahasia dan yang nyata. Engkaulah ilahku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakid dan Ibnu Numair dan Ibnu Abu Umar mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij keduanya dari Sulaiman al-Ahwali, dari Tawus dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Upon hadits Ibnu Juraij. Maka lafaznya sama dengan hadits Malik kecuali pada dua huruf. Kalau Ibnu Juraij kata kaya menjadi kayam. Dan ia juga menyebutkan, wa ema asrartu, dan juga dosa yang aku sembunyikan. Adapun hadits Ibnu Uyainah, maka di dalamnya terdapat tambahan dan menyelisihi Malik dan Ibnu Juraid pada banyak kata. Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf telah menceritakan kepada kami Mahdi ia adalah Ibnu Maimun. Telah menceritakan kepada kami Imran al-Kashir dari Qais bin Sa'ad dari Tawus dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan hadits ini,
sedangkan lafaznya hampir sama dengan lafaz mereka. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن رقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بعائشة إن كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Muhammad bin Hatim dan Abdu bin Humaid dan Abu Ma'in Ar-Raqashi mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, doa iftitah apakah yang dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membuka solat malamnya? Aisyah menjawab, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam shalat malam, beliau membaca doa iftitah sebagai berikut. Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadati أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Maha Pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku jalan keluar yang benar dari perselisihan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi siapa yang Engkau kehendaki. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيئة ومماتي لله رب العالمين الأشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا وأنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا وأنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا وأنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك.
وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك له أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا وأنت. وحدثناه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع له لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bukair, Al-Muqaddami telah menceritakan kepada kami Yusuf Al-Majishun telah menceritakan kepadaku bapakku dari Abdurrahman Al-Araj dari Ubaidullah bin Abu Rafi, dari Ali bin Abu Talib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalat, beliau membaca dua iftitah sebagai barakat. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatar as-samawati wal arda hanifan وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيئتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا وأنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا وأنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا وأنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا وأنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, Maha Pencipta langit dan bumi dengan keadaan ikhlas dan tidak mempersekutukannya. Sesungguhnya syalatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan karena itu aku patuh kepada perintahnya dan berserah diri kepadanya. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku.
Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang berwenang untuk mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Dan tunjukilah kepadaku akhlak yang paling bagus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku. Karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. labay kwarasedek. Aku patuhi segala Perintahmu, dan aku tolong agamamu. Segala kebaikan berada di tanganmu. Sedangkan kejahatan tidak datang daripadamu. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Kumohon ampun darimu dan aku bertobat kepadamu. Dan Jika beliau ruku beliau membaca, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basariyin wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, kepadamu aku ruku, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, patuh dan tunduk kepada pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-tulangku dan otot-ototku semuanya. Kemudian bila beliau bangkit dari ruku beliau membaca, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'al samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min sya'in ba'd. Ya Allah, Tuhan kami, untukmulah segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh ruang antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Kemudian apabila beliau sujud beliau membaca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabaraka lahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepada Engkau aku sujud, dengan Engkau aku beriman, dan kepada Engkau aku berserah diri. Mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakan dan membentuknya, yang membukakan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Kemudian pada akhir tasyahud sebelum memberi salam beliau membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa wa ant. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lama dan yang baru, yang tersembunyi dan nyata, yang aku lakukan keterlaluan dan Engkau lebih tahu daripadaku. Engkaulah yang memajukan dan memundurkan. Tidak ada ilah selain Engkau. dan telah Menceritakannya kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dalam jalur periwayatan yang lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu An-Nadr keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah dari pamannya Al-Majishuna bin Abu Salamah dari Al-Araj dengan isnad ini, dan ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai solat, beliau bertakbir dan membaca dua iftitah wajatu wajiyah
Beliau juga membaca Wara ana alul muslimin. Dan ketika beliau bangkit dari ruku, beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Beliau juga melanjutkan Wa syawarahu fasana syawarahu. Dan setelah salam beliau membaca Allahumma kalima kadamtu hingga akhir hadits. Dan ia tidak mengatakan antara tasyahud dan salam. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.